الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم يسر ولا تعسر. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala kerana dengan limpah kurnia, rahmat, kasih sayang dan inayah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, malam ini sekali lagi kita sama-sama dapat dipertemukan oleh Allah. Dan mudah-mudahan pertemuan ini senantiasa beroleh rahmat, adanya barakah dari sisinya insya-Allah. Tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat, muslimin muslimat yang dirahmati sekalian, berbekalkan masa yang ada, marilah sama-sama kita membaca, menghayati, merenung dan mentadabbur sepotong ayat yang ringkas dan pendek di dalam satu surah yang disebut surah Maryam, merujuk ayat 41. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wadhkur fil kitabi Ibrahim innahu kana siddiqan nabiyya. Dan ingatlah wahai Muhammad, ataupun peringatkanlah, bacakanlah wahai Muhammad, fil kitab, di dalam kitab ini, yakni Al-Quran yang diwahyukan kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Ibrahim, perihal tentang seorang nabi dan rasul yang diberi nama Ibrahim. Innahu, sesungguhnya baginda, kana siddiqan nabiyya, adalah seorang yang senantiasa benar, nabiyya, lagi seorang nabi. Surah Maryam ayat 41. Baik, ayat ini adalah merupakan ayat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada awal-awal dakwah Nabi secara jahar, yakni pada awal dakwah Nabi secara terbuka dan terang-terangan, yang mana terlebih dahulu selama hampir 3 tahun Rasulullah diperintahkan untuk berdakwah secara sir, sembunyi-sembunyi, rahsia-rahsia, jangan bagi orang tahu, terdedah pada orang lain. Baik, dan ayat ini juga adalah pernyataan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala agar kita sebagai seorang Islam yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar menjauhkan diri kita daripada golongan-golongan yang kita kenal sebagai golongan-golongan yang sesat dan menyeleweng di dalam agama. Ini adalah merupakan perintah yang penting
untuk kita jauh diri, untuk kita hindar diri, untuk kita lari diri daripada terjebak dan termasuk di dalam golongan-golongan yang sesat dan golongan-golongan yang dianggap menyeleweng dalam agama. Sebelum mai ayat 41, sebab ayat 41 adalah bahagian yang kedua di dalam surah Maryam. Di dalam bahagian yang pertama, Allah dah menceritakan beberapa bentuk kesesatan yang telah dilakukan oleh golongan Ahlul Kitab, merujuk kepada golongan Yahudi dan golongan Nasrani. Dan surah Maryam kita tahu, pada bahagian awal, peringkat awal menceritakan 4 figure yang utama, 4 figure yang penting. Pertama, Allah menceritakan tentang seorang Nabi dan Rasul yang bernama Zakaria alaihi salam. Selepas tu Allah cerita anak kepada Nabi Zakaria, Nabi Allah Yahya alaihi salam. Lepas tu Allah cerita pula tentang Maryam, ibu kepada Nabi Allah Isa alaihi salam. Habis cerita Maryam, Allah sambung cerita anak kepada Maryam, Nabi Allah Isa alaihi salam. Dan di penghujung sebelum masuk bahagian yang kedua, Allah menceritakan sedikit ayat berkaitan tentang peringatan kepada hari akhirat. Baik, di mana hubung kait dan connection perkara ini? Sebab nanti bahagian yang ketiga, Allah akan cerita satu golongan yang hidup pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu golongan musyrikin. Juga satu golongan yang dianggap sesat, golongan yang dianggap menyeleweng di dalam batas-batas agama. Jadi kenapa kisah Nabi Ibrahim duduk tengah? Allah nak tegur golongan Yahudi, Allah nak tegur golongan Nasrani pada bahagian yang awal. Apa penyelewengan yang mereka dah buat? Di tengah kisah Nabi Ibrahim dan bahagian ketiga terakhir kisah musyrikin Mekah. Sebab Nabi Ibrahim ni berada di tengah, Nabi Ibrahim mempunyai hubungan yang kuat dengan dua-dua golongan ni. Sebab golongan Ahlul Kitab pun selalu menisbahkan diri mereka dengan Nabi Ibrahim, musyrikin Mekah pun selalu menisbahkan diri mereka dengan Nabi Allah Ibrahim. Sebab tu Allah wakmai kisah Nabi Ibrahim duduk tengah sebagai penghubung, sebagai connection di antara dua golongan yang sesat ini. Baik, apa teguran Allah kepada golongan Ahlul Kitab? Pertamanya ialah Allah nak tegur golongan Yahudi. Kerana Yahudi ni sememangnya percaya kepada Allah. Orang Yahudi beriman kepada Allah. Tetapi kenapa mereka boleh menerima bentuk kelahiran yang luar biasa yang berlaku pada Nabi Allah Yahya alaihi salam, dan kenapa mereka tidak boleh menerima bentuk kelahiran luar biasa yang berlaku kepada Nabi selepasnya, iaitu Nabi Allah Isa alaihi salam. Sebab itulah di peringkat awal surah ini Allah memperjelaskan kepada kita keadaan seorang Nabi yang bernama Zakaria, yang sedang berada di mihrabnya, sedang memohon, berdoa, mengharapkan kepada Allah agar baginda dikurniakan seorang zuriat sebagai penerus generasi dan pewaris baginda selepas kewafatan dia. Dan keadaan ini amat menyukarkan kerana adanya pengaduan yang cukup jelas disebutkan dalam ayat Al-Quran. Rabbi inni wahanal azmu minni. Wahai Tuhan, sesungguhnya tulang-tulang aku mulai lemah. Nabi Allah Zakaria mengadu bahawa tulang-tulang dia mulai lemah.
Dan riwayat menyebutkan di dalam banyak tafsir-tafsir yang muktabar, perkiraan umur Nabi Zakaria pada waktu itu ada yang sebut 95 tahun, ada yang sebut 97 tahun. Tuan-tuan boleh bayangkan seseorang yang berada pada peringkat umur demikian, 95, 97. Padanlah kalau dia buat pengaduan kepada Allah, tulang-tulang dah lemah, usia dah lanjut, washta'ala ra'su syaiba, dan kepala dia ni dah dipenuhi dengan uban, dah diputihi dengan uban. Disebutkan kalimah ar-ra's, kepala, tapi kalau realiti hak betul, hak putih tu kepala ke rambut? Hak sedang memutih tu kepala ke rambut? Rambut. Tapi kenapa disebut kalimah ra'sun, kepala? Sebab nak habaq semua bentuk bulu-bulu, rambut-rambut hak ada di bahagian kepala tu putih habis dah. Nak habaq selain daripada tua, selain daripada tubuh yang lemah, tulang yang lemah, rambut dah putih, kening dah putih, misai dah putih, janggut pun dah putih. Nak habaq semua hak duk bahagian kepala tu putih habis dah. Ni pengaduan Nabi Allah Zakaria. Dan dia sebut lagi, wa inni khiftul mawaliya min warai. Kenapa pengaduan ni dibuat sungguh-sungguh? Sebab dia risau, sebab dia bimbang. Selepas kewafatan beliau ni, siapa yang akan jadi generasi pengganti dan penerus jalan dakwah kepada Allah ni? Kalau kita tengok Nabi-Nabi dan Rasul sebelum ni, sebahagiannya ada generasi yang paling hampir dan dekat. Contoh Nabi Allah Ibrahim, anak dia Nabi Ishaq, anak dia juga Nabi Ismail. Nabi Ishaq anak dia juga Nabi Yaqub. Nabi Yaqub anak dia juga Nabi Yusuf. Ada Nabi yang nama Ayub, anak dia siapa? Nabi Zulkifli. Ada Nabi yang nama siapa lagi? Daud, anak dia siapa? Nabi Sulaiman. Walaupun tak semua demikian, tapi Nabi-Nabi sebelum ni ada generasi, ada pewaris yang nak menjalankan tugas-tugas agama, tugas-tugas dakwah ni selepas kewafatan mereka. Dan itu jugalah yang nak dihadapi oleh Nabi Allah Zakaria, kerana dia bimbangkan tentang Bani Israel. Sudah banyak contoh-contoh yang berlaku sebelum ni. Apa yang berlaku kepada Bani Israel selepas kewafatan Nabi Musa dan Nabi Harun? Kita tahu perangai Bani Israel macam mana. Sepanjang sejarah selepas kewafatan dan kemangkatan Nabi Allah Sulaiman, kita tahu Bani Israel macam mana. Dan itu jugalah yang bakal dirasakan oleh Nabi Zakaria kalau tak ada penerus selepas kewafatan beliau. Tetapi yang lebih membimbangkan, wa kanat imraati akira. Tambahan pula dalam masa yang sama, isteri aku ni mandul. Cuba tuan-tuan bayangkan, kita dah umur 95, 97, tulang dah lemah, tenaga dah habis, rambut dah uban, isteri pula mandul. Agak-agak harapan untuk dapat anak tu secara realistik atas kertas senang ke susah? Susah. Tapi dia tetap berdoa kepada Allah, walam akun bidu'aika rabbi syaqiyya. Aku tak pernah putus asa, aku tak pernah hampa untuk terus berdoa kepada Allah agar permintaan dan permohonan ini dimakbulkan. Antara yang dia boleh dapat lihat ialah, tuan-tuan tentu ingat surah yang ketiga dalam Quran. Surah apa? Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran. Ali Imran, kisah ahli keluarga Imran. Siapa dia Imran? Imran ialah salah seorang imam besar Bani Israel yang hidup sezaman dengan Nabi Zakaria.
Dan isteri Imran itulah yang bernama Hannah. Hannah itulah yang bernazar, anak yang di dalam kandungan dia ni, harapan dia adalah seorang anak berjantinakan lelaki. Dia nak kalau anak ni lahir, anak ni dia akan serahkan kepada rumah Allah, bait Allah, berkhidmat kepada rumah Allah dan jalan agama. Tapi sayangnya nazar dia tersasar. Allah tak takdirkan anak yang dia nazarkan tu lelaki, tapi yang lahir anak perempuan. Siapa anak perempuan? Itulah Maryam. Itulah Maryam. Jadi Hannah ni bawa Maryam pi jumpa dengan imam-imam besar Bani Israel pada waktu tu. Antaranya ialah Nabi Allah Zakaria. Jadi apa hubungan mereka sebenarnya? Isteri Nabi Zakaria adalah Isa binti Fakuza, dan yang bawa anak tu ialah Hannah binti Fakuza, adik-beradik. Jadi isteri Nabi Zakaria tu kakak, dan Hannah mak Maryam tu adalah adik. Jadi hak betulnya Maryam tu betul-betul anak saudara isteri Nabi Allah Zakaria. Jadi Nabi Zakaria bila kahwin dengan Isa tu, dia jadi pak saudara sabit lah bagi Maryam. Jadi bergaduh pula isu siapa yang paling berhak untuk jaga Maryam. Jadi masing-masing lempak kolam masing-masing dalam sungai pula. Kolam siapa yang tetap, kolam siapa yang statik dan stabil, tak dihanyutkan oleh air, dialah yang paling berhak pelihara Maryam. Jadi kolam siapa yang bersifat demikian? Kolam Nabi Zakaria. Jadi Nabi Zakaria berhak memelihara Maryam, dan dia sediakan tempat yang khusus, mihrab yang khusus untuk Maryam beribadah. Tetapi dalam ziarah beliau, sekali sekala dia masuk bilik Maryam, ada sesuatu yang mengejutkan. Kerana dalam bilik Maryam ada apa? Ada buah-buahan. Siapa yang bagi buah-buahan tu kat Maryam? Tak ada orang masuk, tak ada orang keluar. Dan buah-buahan tu yang lagi aneh dan pelik adalah buah-buahan yang di luar musim. Contoh, kalau masa tu bukan musim anggur, tiba-tiba ada buah anggur. Bukan musim delima, tiba-tiba ada buah delima. Bila tanya Maryam, dapat daripada makanan ni daripada mana? Ni anugerah dan rahmat daripada Allah. Jadi Nabi Zakaria faham kedudukan, maqam, level Maryam, seorang wanita yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebab itulah dia gunakan kesempatan yang sama untuk terus berdoa kepada Allah, walaupun nampak tak masuk akal, walaupun nampak Allah tua dah aku, bini pula mandul, tapi berdoa. Akhirnya ada riwayat yang menyebutkan 3 bulan selepas itu isterinya mengandung. Kalau kita terkejut ke tak? Terkejut ke tak? Kita pula hak jenis umur baya-baya tadi, 95, 97. Taman ni semua pun kenal dah bini kita tu jenis mandul. Tiba-tiba pagi tu bonceng isteri naik motor, pegang buku pink hak kecil tu. Tahu buku pink? Buku hak orang mengandung tu lah. Awak ni pula, hak ingat aku sangat ke? 90 lebih pun boleh lagi ni. Jadi terkejutlah kita ni. Biar betul ni. Betul lah. Baik, lahirlah Nabi Allah Yahya alaihi salam, dan diberi nama Yahya. Dan ada jugalah dalam tafsir menyebutkan kenapa diberi nama Yahya. Apa maksud Yahya? Yuhyi. Apa yuhyi? Menghidupkan. Menghidupkan apa? Menghidupkan rahim isterinya yang dah mati. Maksudnya kita kata orang mandul tu sifat rahim tu mati, tapi dihidupkan kembali dengan dilahirkan Yahya alaihi salam. Ada menyebutkan demikian, wallahu alam lah. Tapi itu satu benda yang special, istimewa. Dan satu lagi mengejutkan.
Dalam ayat seterusnya, Jibril datang bertemu dengan Maryam. Jibril datang bertemu bahawa Allah akan mengurniakan seorang anak, seorang zuriat kepada Maryam. Maryam kata, macam manalah aku nak dapat anak? Aku ni tidak pernah dilihat oleh mana-mana lelaki, lagipun aku tidak berkahwin lagi, nak boleh anak kok mana? Tapi ni semua adalah di dalam perancangan dan takdir Allah. Akhirnya Maryam mengandung tanpa bersuamikan seorang lelaki. Dan bila mengandung, dia mengundang fitnah. Macam-macam tuduhan yang diberikan kepada Maryam. Standard lah. Otak kita pun hari ni tak boleh fikir kalau benda ni berlaku dalam masyarakat kita. Seorang wanita yang tiba-tiba perut besar, seorang wanita yang tiba-tiba disahkan mengandung, tapi dia kata natural. Semula jadi lagu ni. Hang jangan main-main. Kita nak terima tu payah. Tapi itulah yang berlaku kepada Maryam, dan Allah membersihkan nama Maryam atas tuduhan tersebut. Dan kemudian dia bawa diri dia pula melahirkan Nabi Allah Isa alaihi salam. Balik bawa anak, orang tanya lagi. Lalu Maryam kata, aku sedang berpuasa. Tanyalah anak tu sendiri, tanyalah bayi tu sendiri. Lagilah orang terkejut, lagilah orang tercengang. Takkan kami nak bercakap dengan bayi yang baru lahir beberapa hari ini? Tiba-tiba ditakdirkan Allah, Nabi Allah Isa yang masih kita anggap dalam buayan, baru lahir beberapa hari, dapat berbicara dengan fasih dan lancar. Dia bagi tahu bahawa dia ni diangkat menjadi nabi, dikurniakan kepadanya kitab Injil, dan nak berbakti kepada ibu dia. Dahlah mak dia sebelum ni kata kandungan dia ni tak ada bapa. Tiba-tiba lahir saja baby ni pula bercakap. Ni tak lain tak bukan mesti anak Tuhan lah. Sesuatu benda yang wonderful, yang wow. Di sini dari sisi psikologi mengajarkan kepada kita, memang jiwa dan perasaan manusia ni, dia akan ada apa kita panggil insting tentang perkara-perkara yang dianggap pelik, perkara-perkara yang dianggap melampaui batas atas sesuatu kes atau peristiwa. Jiwa manusia ni mudah nak memuliakan, mudah nak mengangkat benda tu, kadang-kadang sampai pada satu tahap yang melebihi batasan dan had. Mana-mana pun kita boleh lihat jiwa dan perasaan manusia pada benda-benda hak jenis pelik, hak berlaku di luar adat ni. Tengok satu benda ni berbeza pada hak selalu ada, tengok satu benda ni pelik pada hak selalu ada, mereka mudah nak memberikan kemuliaan, nak mengangkat benda tu lebih-lebih. Samalah seperti orang-orang Nasrani ni. Akhirnya Nabi Allah Isa diangkat sebagai siapa? Anak Allah. Padahal luar biasa macam mana dia pun, pelik macam mana dia pun, dia tak akan mampu melangkaui had yang sepatutnya. Dia tetap hamba Allah, pangkat dia Nabi, pangkat dia Rasul, dia diberikan wahyu oleh Allah, dikurniakan dan dianugerahkan mukjizat, tak lebih pada tu. Dia tak akan langkau satu had dia boleh jadi anak Tuhan, dia tak akan langkau satu had dia sendiri dinisbahkan sebagai Tuhan. Tak ada. Jadi jangan lebih-lebih walaupun berlaku keajaiban, karamah dan apa-apa yang something special pada dia. Sebagai seorang Islam, kita menghormati dia sebagai seorang Nabi dan Rasul pada kadar yang sepatutnya untuk dia dihormati dan dimuliakan, dan bukan untuk diangkat lebih-lebih. Dan inilah yang Allah peringatkan pada surah sebelumnya. Ni surah 19, surah 18, surah apa? Hak tuan-tuan disunahkan baca setiap hari Jumaat. Surah apa? Keluar Yasin terus. Hari Jumaat Yasin. Surah Al-Kahfi. Kan di awal Al-Kahfi tu Allah dah pesan,
peringatan kepada orang-orang yang mengatakan bahawa Allah itu mempunyai anak. Ini nak jadilah, nak cerita dalam surah seterusnya dah berlaku pun. Dulu orang-orang Yahudi menganggap Uzair bin Allah, Nabi Allah Uzair tu anak Allah. Lagi awal pada orang Nasrani. Sebab Nabi Allah Uzair, Allah takdirkan dia ni dimatikan selama 100 tahun. Kemudian Allah hidupkan dia balik selepas 100 tahun bersama dengan kaldai dia sekali. Pelik ke tak pelik? Meninggal dah 100 tahun, mati dah 100 tahun, hidup balik. Ni mesti anak Tuhan. Tengok jiwa manusia. Psikologi dia benda pelik lagu ni, dia nak angkat pada satu tahap yang lebih. Mari pula hak jenis lagu ni pula. Lahir tanpa bapa, boleh bercakap waktu kecil. Ni pun special juga. Lalu Nasrani mengangkat jadi anak Tuhan. Dan zaman Nabi Muhammad, Bani Khuza'ah khususnya mengatakan bahawa malaikat-malaikat itu adalah anak-anak perempuan Allah. Bukan berakhir pada Nasrani. Bani Khuza'ah di Mekah mengatakan malaikat anak perempuan Allah. Walaupun dia tak nisbah pada Nabi, dia tak nisbah pada Rasul yang lain. Jadi nak habaq apa di sini tuan-tuan? Lidah dan mulut manusia ni sama kita. Pun kita tak boleh lepas dan bebaskan diri kita. Sama kita. Hari-hari kita kena maki, biasa. Hari-hari kita kena caci, biasa. Hari-hari kita kena fitnah, biasa. Hari-hari kita kena tuduh, biasa. Hari-hari kita kena label, biasa. Sebab apa biasa maksud saya? Manusia yang sama seperti kita, manusia juga yang lakukan benda tu. Tapi ni nak mengajarkan kita bahawa pencipta kita, Allah Subhanahu wa ta'ala pun tidak pernah lekan dan sunyi daripada jadi fitnah lidah dan bicara manusia. Allah pun dia fitnah. Fitnah apa? Allah ada anak. Allah pernah habaq tak? Allah pernah habaq tak? Allah pernah dakwa tak dia ni ada anak? Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad. Jelas. Yang pi duk nisbah kawan ni anak dia, kawan ni anak dia, malaikat ni anak perempuan dia. Ambil mari mana? Siapa yang suruh kata? Yang gatai-gatai mulut nak nisbahkan benda yang tak layak, tak patut, tak berhak pada dia. Tapi itulah Allah dah habaq, benda ni akan terjadi. Dan inilah merupakan penjelasan daripada Allah tentang golongan Nasrani dan golongan Yahudi yang lebih-lebih. Baik. Seterusnya, bila berbicara mengenai Nabi Allah Ibrahim alaihi salam, kenapa mesti ada Nabi Ibrahim? Sebab Nabi Ibrahim adalah merupakan universal figure. Kita hari ini baru public figure kan? Public figure biasalah. Semua orang taman kita kenal kita, public figure. Orang Pening semua kenal kita, public figure. Budak-budak TikTok semua kenal kita, public figure. Geng-geng FB semua kenal kita, public figure. Orang Malaysia semua kenal kita, public figure. Lebih pada tu, sebut saja kita, tak kenal siapa dia. Sebab kita terhad pada lingkungan, ruang dan kawasan kita. Tapi Nabi Ibrahim adalah universal figure. Dia mempunyai hubungan yang khas, hubungan yang khusus dengan Ahlul Kitab dan musyrikin di Mekah. Ahlul Kitab melalui anaknya Ishak dan musyrikin Mekah melalui anaknya Ismail. Sebab dua-dua akan lalu salasilah dan jaluran daripada Nabi Allah Ibrahim. Yang jadi masalahnya ialah dua-dua ni mengaku keturunan Nabi Allah Ibrahim, menisbahkan mereka dengan Ibrahim, dan lebih jauh mereka menisbahkan bahawa mereka mengikuti ajaran dan agama yang dibawa oleh Nabi Allah Ibrahim.
Hak bahagian dia nak mengaku keturunan. Kalau sungguh-sungguhlah keturunan Nabi Ibrahim. Kalau betul, betullah keturunan Nabi Ibrahim. Hak tu tak apa. Tapi hak bahagian dia nak menisbahkan mereka ni bukan setakat keturunan, tetapi mengikuti jejak, ajaran, amalan, agama yang dibawa oleh Nabi Ibrahim. Kalau tuan-tuan baca dan lihat kepada apa yang saya kisahkan tadi, layak ataupun tidak untuk menisbahkan mereka mengikuti ajaran agama Nabi Allah Ibrahim yang sebenar. Adakah Nabi Allah Ibrahim melampau-lampau sehingga menganggap makhluk Allah, walaupun dia cuma seorang Nabi dan Rasul, sebagai anak Tuhan? Adakah Nabi Allah Ibrahim mengajarkan bahawa malaikat-malaikat itu ialah anak-anak perempuan Allah? Adakah Nabi Ibrahim mengajarkan supaya mereka meminda dan mengubah-ubah kitab yang pernah diturunkan kepada mereka? Tidak. Begitu juga dengan musyrikin Mekah. Kami keturunan Ismail. Ismail ialah anak kepada Ibrahim. Ya, go on. Tapi perbuatan kamu, amalan kamu yang kamu lakukan, iaitu menyembah berhala-berhala sewaktu keberadaan kamu di bumi Mekah, adakah itu yang diajarkan Nabi Allah Ibrahim? Tidak, bukan. Sewaktu kamu bertawaf dalam keadaan berbogel, kamu bertawaf dalam keadaan telanjang sambil bersiul-siul dan bertepuk-tepuk tangan mengelilingi Kaabah, adakah itu ajaran Nabi Ibrahim? Waktu kamu menyembelih, mengorbankan binatang, bukan lagi diniatkan atas nama Allah, tetapi diniatkan atas nama berhala-berhala yang kamu idolakan, yang kamu puja. Adakah itu ajaran Nabi Allah Ibrahim? Pastinya tidak. Pastinya bukan. Kerana apa? Kerana Nabi Allah Ibrahim itu sendiri, bapa dia tu siapa? Bapa Nabi Allah Ibrahim siapa? Azar. Dia adalah seorang penyembah berhala, sekaligus bapa Nabi Ibrahim adalah tukang pembuat patung berhala. Sebab tu Allah nak hubung kait, Allah nak linkkan, masuk dulu kisah Nabi Ibrahim, baru nak tegur musyrikin Mekah. Sebab perbuatan mereka sama. Bapa Nabi Ibrahim dulu pun bukan setakat penyembah berhala, pembuat patung berhala. Kamu musyrikin Mekah hak hidup zaman Nabi, hak mengaku keturunan dia, kamu duk buat PL dan perangai sama bapa dia yang dia pernah tegak dulu. Sama perangai dengan bapa dia yang Nabi Ibrahim pernah dakwah dulu. Tiba-tiba nak mengaku kami keturunan Nabi Ibrahim, kami ikut agama Nabi Ibrahim. Boleh faham? Itulah kesesatan, itulah penyelewengan yang mereka bawa. Tapi bila mari Nabi Muhammad nak memperbetulkan kembali, apa yang Nabi Muhammad terima? Macam-macam tuduhan, macam-macam labelan, macam-macam kata-kata cacian dan makian terhadap Nabi. Nabi hak betul, Nabi hak sahih, Nabi hak sebenar nak membetulkan kesesatan dan penyelewengan, Nabi yang dituduh macam-macam. Itu yang selalu berlaku dalam dunia dakwah hari ini. Hak benar akan dituduh macam-macam, dan hak salah itu akan diangkat sebagai kebenaran. Baik, di samping kisah Nabi Ibrahim, Allah sebut beberapa kisah ringkas. Nabi Musa Allah sebut, Nabi Idris Allah sebut. Kenapa? Kerana nak memperingatkan bukan sahaja kepada Rasulullah, tetapi kita sebagai umat Rasulullah, bahawa dakwah yang disebutkan oleh Allah atas beberapa nabi tersebut adalah merupakan jalan yang sama. Yang kamu hari ini duk tolak Muhammad, Yahudi dan Nasrani, yang namanya sudah ada di dalam kitab Taurat kamu, yang namanya sudah diberitakan dalam Injil kamu, bila dia betul-betul datang, kenapa kamu tak beriman dengannya? Kenapa kamu menolak untuk mempercayai dan membenarkan beliau? Ni yang jadi masalah.
Orang Yahudi kan duk tunggu-tunggu Nabi yang terakhir. Tapi bila Nabi itu muncul, mereka tolak. Bila Nabi itu muncul, mereka tak beriman. Bila Nabi itu muncul, mereka sendiri lawan. Nah, abang di sini hak Nabi sebelum ni bawa adalah jalan yang sama. Nabi Ibrahim dulu, sebab apa dia tegur bapak dia? Sebab dia nak menegakkan jalan tauhid, jalan mengesahkan Allah, tak mau bapak dia jatuh pada jalan syirik. Itulah yang Nabi Muhammad seru pun. Begitulah kepada Nabi Musa. Nabi Musa berhadapan dengan Fir'aun yang mengaku-ngaku, claiming dakwa-dakwa dia tu Tuhan. Allah mengutuskan Nabi Musa dan Nabi Harun pergi berdakwah, memperkenalkan Tuhan yang sebenar. Tuhan yang sebenar macam ni, Tuhan yang paling layak macam ni, Tuhan yang paling berhak macam ni. Kamu tak ada pun sifat-sifat ketuhanan, wahai Fir'aun. Jadi nak membetulkan akidah Fir'aun, pemahaman Fir'aun, bukan sahaja tentang diri dia selaku hamba, tetapi pemahaman dia yang salah bahawa dia tu Tuhan. Nabi Muhammad pun nak betulkan benda yang sama. Begitu juga dengan Nabi Allah Idris dan Nabi-Nabi lain. Jadi kenapa hari ini kamu boleh terima Ibrahim, kamu boleh terima Nabi Musa, kamu boleh terima Nabi Isa, mari hak terakhir, kami tak beriman dengan hak ni, kami tolak dengan hak ni, kami tak percaya dengan hak ni. Adakah jalan yang dia bawa, jalan yang dakwahkan berbeza dengan Nabi dan Rasul sebelum ni? Kalaulah berbeza, okeylah kamu nak tolak. Nabi sebelum ni suruh mentauhidkan Allah, tiba-tiba Muhammad ajar mensyirikkan Allah. Patutlah kamu tolak. Tapi itu ke ajaran dia? Tak. Kalau Nabi-Nabi sebelum ni suruh sujud, suruh puji, suruh sembah Allah, Muhammad suruh sembah selain Allah, patut kamu tolak. Tapi adakah dia suruh demikian? Tidak, dia menyuruh dan menyeru benda yang sama. Why dia ditolak? Adakah sebenarnya kamu punya perasaan dengki, cemburu kerana Nabi dan Rasul terakhir yang kamu idamkan untuk lahir dari keturunan kamu tidak kesampaian? Memang orang Yahudi mengidamkan Nabi yang terakhir lahir daripada bangsa mereka. Tapi sayangnya percaturan Allah lebih hebat. Nabi yang dimaksudkan lahir daripada keturunan yang lawan bagi dia. Dia nak keturunan Ishak, tapi yang lahir ialah keturunan Ismail. Padahal atas tu dua-dua anak Nabi Ibrahim, tak payah kisah pun. Tapi tak boleh lah, sentimen Yahudi ni tinggi, bebal dia pun tinggi. Okey, tuan-tuan nampak tak? Dan nak habaq juga tema surah Maryam ni adalah tema perhubungan antara ibu, bapa dan anak. Nak ajak dalam Islam ni ada hubungan antara ibu, bapa dan anak. Sebab tu bila cerita Nabi Zakaria, keluar anak dia Nabi Yahya. Bila cerita Maryam, keluar anak dia Nabi Isa. Dan ni Nabi Ibrahim ni, berapa kali Allah sebut dalam Quran? 69 kali nama Nabi Ibrahim naik dalam Quran. Yang disebut secara jelas dengan lafaz Ibrahim 69 kali. Dalam surah ni saja Maryam 3 kali. Di dalam 25 surah. Quran ada 114 surah. Nama Nabi Ibrahim disebut dalam 25 surah. 69 kali. Dan bahkan Allah mengabadikan satu nama surah tu dengan nama Ibrahim. Buka surah 14. Surah Ibrahim 52 ayat. Payah nak cari nama Nabi yang dijadikan nama surah. Ada berapa Nabi saja? Antaranya Nabi Ibrahim, Nabi Hud, Nabi Nuh, Nabi Yusuf, Nabi Muhammad. Nabi apa lagi yang dijadikan surah? Adalah beberapa nama. Bukan semua Nabi. Ada pernah jumpa surah Musa? Tak ada. Surah Harun? Tak ada. Surah Ayub? Tak ada. Hanya Nabi-Nabi tertentu. Jadi itu nak menunjukkan kemuliaan Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Jadi bila dia tema hubungan bapa dengan anak, jadi kisah Nabi Ibrahim dalam surah Maryam berbeza dengan sebelum ni. Sebelum ni duk lawan Namrus. Sebelum ni duk
pecahkan berhala. Sebelum ni kena bakar, tapi sebab ni tema dia, maka kisah dia mendakwah bapak dia. Walaupun bapak Nabi Ibrahim agresif menentang beliau, tapi perhubungan antara seorang anak dengan bapak kena jaga. Tu yang Islam nak ajak. Walaupun bapak tu memang clash. Hani akidah lain, hani akidah lain. Ni kepercayaan lain, ni kepercayaan lain. Ni keimanan lain, ni keimanan lain. Tapi tengok apa yang ayat Quran sebut. Penggunaan kalimah Nabi Ibrahim terhadap bapa dia, ya abati. Nak cakap dengan bapak, walaupun bapak tu penyembah berhala, bapak tu membuat patung berhala, tapi sarana dalam nak berdakwah penggunaan kalimah ya abati. Macam mana pun akidah dia, macam mana pun rupa dia, macam mana pun muka dia, hubungan darah tak akan berubah, hubungan biologi tak akan berubah. Bapak tetap bapak, dan bapak harus dihormati. Bahasa Arab yang betul, bapakku abi, abi bapakku, ya abati. Ya abati ni panggilan yang mesra, panggilan yang lagi manja. Kalau kita nak terjemah, wahai bapakku yang aku sayangi, yang aku kasihi, yang aku hormati. Bukan setakat panggilan abi, wahai ayahku, wahai bapakku. Abati ni mesra lagi, lunak lagi, manja lagi. Bapak yang disayangi, bapak yang dikasihi, bapak yang dihormati. Kenapa bapak duk sembah sesuatu yang tak boleh mendengar? Kenapa bapak duk sembah sesuatu yang tak boleh melihat? Kenapa bapak menyembah sesuatu yang tidak boleh memberikan sebarang manfaat kepada bapak? Agak-agak kita hari ni lagu mana? Kalau bapak hak jenis sembah berhala, kita pula konon-konon beriman. Gaya bercakap tu paling kurang pun macam Husain Abu Hassan. Letak kaki lu kat dinding ke atas kursi. Bapak ni semua bapak yang bersalah. Anakku Sazali contoh. Gaya tu lagu lain, tapi tak, Islam tak ajak demikian. Sebab Islam, bila satu orang berada dalam kesesatan, penyelewengan, kesalahan, bukan nak hukum dia, bukan nak terus membenci dia, bukan nak terus meninggal dan meminggirkan dia, tapi pegang tangan dia balik pada asal, pegang tangan dia balik pada kebenaran. Tu yang agama ajar. Bukan terus hanyutkan dia, bebalkan dia, biarkan dia. Kalau macam tu, macam mana masyarakat akan jadi baik? Seorang yang tak baik kita tinggal, kita pinggir. Seorang yang jahat kita tinggal, kita pinggir. Seorang yang perangai lagu ni kita tinggal, kita pinggir. Sampai bila kesudahan kepada perkara ni? Di mana pengakhiran dia? Kalau tak ada tangan-tangan yang tarik mereka, dakwah mereka, kembalikan mereka. Itulah jalan para nabi dan rasul yang tak pernah berhenti. Sesat pun dakwah, syirik pun dakwah, bid'ah pun dakwah, buat jahat pun dakwah, sampai kepada kewafatan masing-masing. Tak berhenti berdakwah, dan tak pernah lekang dalam pemikiran dan minda mereka tentang umat masing-masing. Risau ni bertemu Allah di mahsyar kelak, akan diminta amanah dan tanggungjawab. Apakah kamu sudah menyelesaikan misi dakwah dan amanah kamu kepada umat masing-masing? Nak jawab depan Allah kelak. Dan kita juga punya amanah yang sama. Dan ni juga nak mengajarkan kita, kalau kita berdepan dengan ahli keluarga yang lebih kurang macam Nabi Ibrahim, kalau kita boleh analisiskan, mungkin kita diberi hidayah Islam, bapa dengan mak belum Islam. Dakwahlah mereka dengan baik, pujuklah mereka dengan baik, bercakaplah mereka dengan baik. Walaupun kita dah mu'allaf, kita dah Islam, mereka belum. Ataupun memang dah Islam, kita Islam, ibu bapa Islam, tapi mungkin corak kehidupan tak berapa Islami. Kita pakai elok, tudung elok, bertutup elok. Mungkin mak pak kita pun Islam, tapi hak jenis luak pendek, hak jenis dedah sana, dedah sini. Maksudnya kita kata lebih kurang hidup tu tak berapa nak Islami.
Begitulah juga cara kita ajak, cara kita dakwah. Dan ada juga kehidupan yang lebih teruk daripada tu pun. Jadi inilah yang diajarkan, nilai-nilai etika dalam agama. Sebab poin dia kepada ibu dan bapa. Pasal apa Nabi Musa dakwah kepada Fir'aun? Fir'aun tu siapa di sisi Nabi Musa? Bapa angkat kan? Kalau nak kira, mampu pi lah, bapa angkat ke, bela aku sejak kecil pun, nak mengaku Tuhan, konon ikut dia lah. Boleh je abaikan, boleh je tinggal. No. Allah perintahkan dakwah pada dia. Walaupun Allah dah tahu kesudahan bagi Fir'aun, tapi jalan tu Allah nak tengok. Kerja kita Allah nak tengok. Kita dah habis, kita serah, kita tawakal kepada Allah. Begitulah juga dengan Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul yang lain. Boleh faham tak? Faham. Saya baca ayat pendek tadi pun tak ada baca. Saya tahu dah tak ada baca bila saya cerita sinopsis ni. Jadi ayat pendek tadi kita cerita bulan depan. Boleh? Pendek je ayat tadi tu, tapi pendek pun kena sejam setengah lagi. Sanggup tunggu lah. Sanggup tunggu lah. Tak payahlah, kita cerita bulan depan. Tapi kenapa saya kena cerita? Nak suruh faham sinopsis. Kalau kita terus masuk Nabi Ibrahim, nanti kita tak akan memahami konteks sebenar surah Maryam. Jadi bila tuan-tuan faham, itulah dia punya isi, itulah dia punya flow dan track. Jadi nanti kita akan sambung kembali ayat 41 pada pertemuan selepas ini bulan 11. InsyaAllah bulan 12 confirm tak ada dah cuti sekolah. Sebab kita duduk ujung sekolah, tengah cuti dah. Jadi kita sambung tahun depan dah pula. Dah hak minggu depan tu, hak bulan depan tu ada, hak satu lagi tu. Tahun depan lah, kalau Allah bagi sihat tubuh badan, panjang umur. Hak lebih tu kita tak berani nak cakap lah. Benda di luar kemampuan kita. Jadi saya berhenti di sini, mudah-mudahan ada manfaat untuk diri saya yang berbicara dan bercakap, dan juga ada manfaat dan faedah untuk tuan-tuan dan puan-puan yang sama-sama berada di dalam majlis kita pada malam ini. Mudah-mudahan Allah senantiasa mempermudahkan urusan keduniaan kita, dan lebih-lebih lagi kita minta pada Allah agar senantiasa mempermudahkan jua dalam urusan akhirat kita bila bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala kelak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma innaka ta'lam anna hadhil quluba qad ijtama'at ala mahabbatik waltaqat ala ta'atik wa tawahhadat ala da'watik wa ta'ahadat ala nusrati syari'atik. فوسك اللهم رابطتها وأدم ودها واهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل توكل عليك وأحيها بمعرفتك وأمتها على الشهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الله أكبر.